Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? InsyaAllah kita akan bersiaran sedikit sahaja lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Abang Khairizon. Okey, apa khabar semua? InsyaAllah baik, insyaAllah kita akan bersiaran dalam 1 hingga 2 minit lagi. Kita bagikan sikit masa untuk sahabat-sahabat kita hadir bersama, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah sekalian, hari ini kita akan sambung lagi kita punya pengajian, yang mana kelas kita pada setelah beberapa siri ini merupakan episod yang keempat dalam kaedah untuk nak kita memahami hadis Nabi SAW. Dan kita pada siri yang lepas kita telah membincangkan tentang aspek syarahan hadis ataupun huraian hadis. Kita dah sebutkan kitab-kitab hadis yang penting sebagai rujukan terhadap Al-Kutubus Sittah dan juga Muwatta Al-Imam Malik, dan saya kira bagi peminat-peminat hadis Nabi SAW mungkin akan mendapat faedah daripada ia. Dan hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi mungkin yang terakhir bagi siri ini, iaitu pada hari ini kita akan membincangkan tentang sejarah perkembangan hadis maudhu'i. Okey, kita dah sebut, bagi kalau ada yang masih tak ingat lagi, hadis maudhu'i ini adalah konsep dia adalah sebahagian daripada manhaj ataupun metodologi menghuraikan hadis. Macam-macam ada metodologi huraian hadis yang kita dah mention pada siri-siri yang lepas. Tapi dia punya konsep hadis maudhu'i ini adalah kita akan kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu topik. Kita kumpulkan semua hadis-hadis berkaitan dan kita akan cuba untuk nak analysekan hadis-hadis tersebut untuk kita nak menyingkapkan natijah ataupun faedah yang kita boleh dapat daripada hadis-hadis tersebut. Contohnya, kita nak orang yang duk bertanya pasal hadis-hadis tertentu pada akhir zaman. Okey, tentang topik apa? Okey, Dajjal dah keluar ke? Dajjal masih belum keluar? Contoh itu. Kumpulkan semua hadis dan kemudian analyse dia berdasarkan kepada disiplin-disiplin ilmu Islam untuk kita mendapatkan natijah tersebut. Okey, tapi itu bukan apa yang kita nak bincangkan. Hari ini kita nak bincangkan tentang sejarah perkembangan hadis maudhu'i.
Macam yang kita dah jelaskan sebelum ini, walaupun hadis maudhu'i secara disiplinnya boleh dikatakan agak baru dan masih di peringkat perangkaan, baru lagi, kira ini satu metodologi baru macam mana ulama ataupun ilmuwan kita cuba nak menyampaikan maksud hadis-hadis tertentu kepada masyarakat. Boleh, walaupun kita kata metod ini baru, tapi sebenarnya bibit-bibit maudhu'i dalam memahami hadis Nabi SAW dah wujud sejak zaman Nabi lagi. Dan kemudian dia berkembang ikut suasana, kehendak zaman, sampai dia menjadi satu disiplin pengajian yang penting pada masa ini. Jadi perkembangan hadis maudhu' ini kita boleh bahagikan kepada beberapa fasa berikut. Yang pertama adalah era kenabian. Tugas Nabi SAW sebagai penyampai wahyu dan risalah, apa dia? Untuk nak dekatkan kefahaman manusia kepada agama. Jadi sebagai seorang pendidik yang bijaksana, Nabi SAW dia gunakan macam-macam uslub dakwah demi nak meraihkan kepelbagaian dan tahap pemikiran manusia. Antara kaedah yang Nabi SAW gunakan iaitu menyampaikan suatu topik dengan pelbagai metod ataupun manhaj supaya lebih meresapi jiwa dan juga minda masyarakat yang berada di sekitar baginda. Contohnya, Nabi SAW pernah mengutuskan beberapa sahabatnya ke pelbagai negeri dengan membawa surat atau lembaran yang mengandungi beberapa topik tertentu macam syariat, zakat, diat, beberapa jenis sunnah dan sebagainya untuk disampaikan kepada masyarakat di sana. Macam tu juga Nabi SAW selalu sentuh pelbagai perkara ataupun topik-topik kecil, sub-sub topik yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Misalnya macam yang Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dicerita, Rasulullah SAW berdiri di antara kami dalam satu majlis. Baginda menyampaikan semua fitnah yang bakal terjadi sejak beliau berdiri sehingga hari kiamat. Dan hadis beliau itu telah dihafal oleh orang yang menghafalnya dan dilupakan oleh orang yang melupakannya. Jadi para sahabat juga mengetahui tentang berita-berita tersebut. Dan salah satu dari yang diberitakan itu mesti benar-benar akan terjadi. Sebelum itu aku telah terlupa akannya. Saat aku melihatnya, ketika itu juga aku ingat sebagaimana orang yang mengingati wajah seseorang yang telah lama menghilang. Ketika dia melihatnya kembali, dia terus boleh kenal. Itu hadis riwayat Muslim. Iaitu Nabi SAW dia pernah menceritakan secara terperinci semua peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tema-tema akhir zaman, supaya para sahabat radhiyallahu anhum yang mendengarnya dapat memahami tema tersebut dengan baik dan menyeluruh. Begitu juga ketika Nabi SAW menceritakan tentang tema tawassul dengan amal saleh melalui kisah 3 sahabat yang terperangkap dalam sebuah gua. Lalu mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan juga bertawassul melalui amal saleh mereka sehingga akhirnya mereka dapat keluar daripada gua tersebut. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Kadang-kadang kelihatan topik yang berbeza dalam suatu ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekiranya kita teliti, topik tersebut saling berkait dalam suatu tema tertentu. Macam mana yang disebutkan dalam khutbah Haji Al-Wada', khutbah Haji selamat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi pesanan yang penting seperti memelihara kehormatan darah, harta dan juga maruah manusia. Nabi SAW juga dilarang sebahagian daripada tradisi jahiliah seperti riba dan juga pertumpahan darah. Nabi nasihat tentang kepentingan menjaga hak-hak wanita dan persaudaraan seagama. Nabi larang daripada menumpahkan darah tanpa hak. Dan Nabi sangat tekankan tentang hak pewarisan, harta pusaka dan juga hak-hak yang lain.
Walaupun khutbah tersebut kelihatan mengandungi pelbagai wasiat yang berbeza, tetapi hakikatnya ia sangat berkait dengan tema hak dan kewajipan. So kalau kita nak buat nak kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajipan seorang Muslim, itu boleh dijadikan satu topik. Dan selain itu, Nabi SAW juga menggalakkan sebahagian para sahabat baginda radhiyallahu anhum untuk menceburi bidang tertentu dengan pelbagai uslub, baik daripada sudut interaksi baginda SAW dengan mereka. Contohnya, Huzaifah radhiyallahu anhum, dia pernah kata, manusia biasanya selalu tanya pada Nabi ni kebaikan, tapi aku ini selalu tanya tentang keburukan kerana aku khawatir akan terjebak ke dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat Nabi yang dikenali sebagai penyimpan rahsia Nabi SAW. Begitu juga baginda SAW pernah memuji sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum dan menyebut ciri-ciri khas mereka, sebagaimana sabdanya, umatku adalah yang paling penyayang terhadap umatku Abu Bakar. Maksudnya umat aku yang paling penyayang sekali adalah Abu Bakar. Dan orang yang paling tegas terhadap agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling pemalu adalah Uthman bin Affan. Dan orang yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan orang yang paling hebat bacaan Al-Qurannya adalah Ubay bin Ka'ab. Dan orang yang paling tahu tentang faraid adalah Zaid bin Thabit. Ketahuilah, setiap umat itu ada orang yang terpercaya, paling beramanah. Dan sesungguhnya orang yang terpercaya dalam kalangan umat aku ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Ahmad. Yang mana kedua-dua hadis ini mengisyaratkan bahawa kepakaran terhadap satu bidang ataupun topik itu adalah sebahagian daripada manhaj yang diperakui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ada kelebihan, setiap orang ada kekurangan. Abu Bakar kelebihan dia begini, Umar kelebihan dia begini, Mu'adz kelebihan dia begini. Begitu juga dengan kita. Ini satu topik yang interesting kalau kita nak buat satu kajian ataupun kita nak cuba kupas. Kemudian era sahabat radhiyallahu anhum. Okay. Sejarah hadis maudhu' ini berkembang pada era sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut topik-topik tertentu atau tema tertentu is kaedah yang terbaiklah yang diguna pakai oleh para ilmuwan Islam dan juga penuntut ilmu sejak dahulu. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum pun ada kecenderungan ataupun manhaj ni. Masa menulis hadis Nabi, masa membicarakan hadis Nabi, contohnya catatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ataupun kita panggil sebagai Sahifah Abu Bakar tentang zakat yang dikirimkannya melalui Anas radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke Bahrain. Begitu juga dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menghimpunkan hadis yang berkaitan zakat dalam satu lebaran ataupun sahifah, dan anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada menyimpan naskahnya. Macam tu juga dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang didapati memiliki hadis berkaitan tasyahud dan juga istikharah. Banyak lagi contoh-contoh dia. Selain itu, para sahabat radhiyallahu anhum pun merupakan penerus legasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah di seluruh pelosok dunia ini. Oleh itu, setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi rujukan masyarakat untuk memberikan fatwa mengenai hukum hakam agama. Lalu fatwa mereka yang meliputi pelbagai topik ini dihimpunkan dan dikenali sebagai Al-Athar. Kitab hadis awal dahulu, khususnya yang ditulis pada kurun kedua hijrah, banyak merangkumi athar para sahabat radhiyallahu anhum yang dicatat di samping hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita boleh dapati dalam kitab-kitab hadis seumpama Muwatta' Malik,
Sunan Sa'id bin Mansur, Musannaf Abu Bakar bin Abi Shaybah, Musannaf Abdul Razzaq, dan lain-lain. Okey, kemudian berpindah kepada era tabi'in. Kebanyakan para tabi'in rahmatullahi alaihim hidup pada kurun pertama hijrah dan berguru dengan generasi terbaik umat, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ini telah mempengaruhi mereka dalam untuk memberikan perhatian terhadap aspek mawdu'iyatul hadis. Lalu mereka mengolah topik-topik berkaitan hadis ini mengikut kehendak zaman mereka. Kebanyakan para tabi'in, umpamanya kita akan tengok, banyak memberikan tumpuan terhadap tema-tema berkaitan dengan tafsir, beberapa cabang permasalahan fiqh, sirah dan peperangan. Maka muncullah pada era ini contohnya catatan-catatan tafsir oleh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang meninggal tahun 95 Hijrah, Mujahid yang meninggal tahun 102 Hijrah, yang mana kedua-dua mereka ini adalah anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan catatan tafsir oleh Al-Hasan bin Yasar yang wafat tahun 110 Hijrah, Qatadah bin Du'ama As-Sadusi yang meninggal tahun 117 Hijrah, dan ramai lagi yang lain-lain. Dan pada zaman ini muncul penulisan fiqh seperti yang ditulis oleh Abu Aliyah Rafi' bin Mihran Al-Basri yang wafat tahun ke-90 Hijrah, Ibrahim An-Nakhai yang wafat pada tahun 96 Hijrah, Tawus bin Kaisan yang meninggal tahun 100 Hijrah, Amir Al-Sya'bi lebih kurang 105 Hijrah, Makhul Al-Syami yang meninggal tahun 118 Hijrah, Abu Zinad Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi yang meninggal tahun 130 Hijrah. Cuma penulisan ataupun catatan yang dinukilkan daripada mereka ini tidak menyeluruh sebagaimana karya fiqh ilmuwan generasi terkemudian. Sebaliknya, lebih tertumpu pada sesetengah permasalahan cabang seperti zakat, talak, susuan, haji dan seumpamanya. Sebab pada era ini tuntutan untuk nak menghasilkan penulisan tidak begitu mendesak. Apatah lagi perekodan hadis dan athar sahabat radhiyallahu anhum dilakukan secara hafazan, dan para ilmuwan juga masih ramai yang bertebaran. Zaman para sahabat ni, era ini juga menyaksikan banyak penulisan bertemakan sirah nabawiyah dan peperangan, ataupun kita panggil sebagai as-siyar wal maghazi, yang berteraskan kepada hadis dan athar, seperti yang ditulis oleh Urwah bin Az-Zubair yang meninggal tahun 93 Hijrah, yang dianggap antara catatan sirah yang terawal, yang mana nukilan daripada catatan beliau ni kita banyak boleh dapati dalam kitab-kitab At-Tabari, Tarikh At-Tabari dan seumpamanya. Begitu juga dengan penulisan Aban bin Uthman bin Affan, anak kepada Uthman bin Affan yang meninggal tahun 105 Hijrah, Wahab bin Munabbih meninggal tahun 114 Hijrah, Asim bin Umar bin Qatadah meninggal tahun 120 Hijrah, Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm meninggal tahun 135 Hijrah, Musa bin Uqbah 141 Hijrah dan lain-lain, yang mana mereka ini semua adalah penulis-penulis hadis-hadis. Dia akan kumpulkan hadis-hadis yang bertemakan, yang topiknya berkaitan dengan sirah dan peperangan. Kemudian kita masuk kepada era tabi'in dan kurun kedua hijrah. Kurun kedua hijrah khususnya, selepas daripada 1/3 awal daripadanya, kita anggap dia macam satu susulan rentetan daripada era sebelum dia. Tema yang menjadi fokus penulisan juga makin berkembang. Macam-macam lah, dia lebih luas daripada era sebelum dia, merangkumi bab-bab kezuhudan, jihad, banyak lagi tema-tema lain. Dan antara ulama'-ulama' terawal yang menggiatkan metodologi penulisan-penulisan mawdu'i seperti ini, contohnya Ibnu Juraij yang meninggal tahun 150 Hijrah, Sa'id bin Abi Arubah, Ibnu Abi Dhi'ib,
Zaidah bin Qudamah, Sufyan al-Thawri, Ibrahim bin Tahman, Ibnu Ishaq, Waqi' bin al-Jarrah, ramai lagi. Selain itu, kurun ini juga telah menyaksikan kemunculan uslub penulisan baru dalam hadis yang bersifat al-jawami', iaitu yang menghimpunkan hadis yang pelbagai tema atau topik dalam satu-satu penulisan. Contohnya kitab al-Muwatta'at, al-Musannafat dan juga al-Jawami'. Kalau sebelum ini penulisan hadis lebih berbentuk catatan atau himpunan hadis, maka 2/3 akhir kurun kedua hijrah ini menyaksikan penulisan yang lebih tersusun mengikut, kita kata, pembahagian bab tertentu ataupun pengklasifikasian bab yang tertentu. Contohnya, kitab Al-Musannaf karangan Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla, kitab Al-Jami' karangan Ma'mar bin Rashid, Al-Muwatta' karangan Abdul Aziz bin Abdullah Al-Majishun, Al-Muwatta' karangan Imam Malik, Al-Musannaf karangan Ismail bin Ayyash, Al-Muwatta' tulisan Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Islami, Al-Jami' tulisan Sufyan bin Uyainah, kitab Al-Muwatta' karangan Abdullah bin Wahab Al-Qurashi, dan lain-lain. Yang mana boleh dikatakan kurun kedua hijrah ini merupakan perintis penulisan yang tersusun mengikut bab. Namun kebiasaan kitab-kitab jenis ini masih tidak mengkhususkan himpunan ataupun periwayatan hadis Nabi SAW semata-mata. Sebaliknya menghimpunkan banyak fatwa-fatwa dan juga athar tabi'in, para sahabat radhiyallahu anhum dan juga tabi'in, di samping hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian penulisan hadis maudhu'i ini telah berkembang kepada kurun ketiga dan kurun keempat hijrah, yang mana kedua-dua kurun ini digelar sebagai kurun emas, ataupun kurun kreativiti bagi penulisan ilmu pengajian Islam dalam pelbagai bidang. Sebab penghasilan banyak penulisan berkualiti yang pelbagai jenis muncul pada era ini. Ilmu hadis khususnya telah menyaksikan kemunculan banyak penulisan hadis seperti al-masanid, as-sunan, as-sihah, al-ilal, kitab-kitab hadis yang telah mewarnai dunia hadis. Dan di kurun ini juga lahirlah pengarang-pengarang kitab ataupun al-kutubus sittah yang tersohor, dan ramai lagi tokoh-tokoh ulung dunia Islam. Ulama kurun ini banyak memberikan penumpuan terhadap aspek akidah. Pada zaman ini wujudnya wabak penyakit akidah seperti wabak Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah ataupun yang seangkatan dengan mereka. Maka ulama-ulama tulis banyak kitab-kitab berkaitan, temanya berkaitan akidah, spesifik tentang akidah. Contohnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Al-Imam Ahmad, Muhammad bin Umar Al-Adani, Al-Nasai, Ibn Mandah yang mengarang kitab Al-Iman, Abu Bukhari mengarang kitab Khalqa Af'al Al-Ibad, Abu Dawud As-Sajistani mengarang kitab Al-Qadar tentang qadar, Muhammad bin Uthman bin Abi Shaybah yang mengarang kitab Al-Arsh, Ibn Khuzaimah karang kitab At-Tauhid, Al-Ajurri mengarang kitab Al-Syari'ah, Ad-Daraqutni dikarang kitab As-Sifat. Ramai lagi, nampak? Ini semua tema-tema khas dalam perbahasan akidah. Tapi selain daripada aspek akidah, aspek ibadat juga mendapat penekanan pada kurun-kurun ni, kurun ketiga dan kurun keempat hijrah ni. Apatah lagi, kedua kurun ini merupakan kurun yang mekar, subur bagi fiqh dan hadis. Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain ditulis kitab berkaitan as-salah. Abu Ubaid Al-Qasim dikarang kitab At-Tahur. Al-Bukhari dikarang kitab Al-Qira'ah Khalfi Al-Imam.
hukum membaca di belakang imam, dan juga kitab Raf'ul Yadaini fi Salah, angkat tangan masa salat. Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi di karang kitab At-Taharah. An-Nasa'i di karang kitab Al-Imamah wal Jama'ah. Ibnu Hibban di karang kitab Sifatus Salah, sifat salat. Ibnu Mandah di karang kitab Al-Qunut yang berkaitan dengan qunut. Al-Hakim An-Naisaburi di karang kitab berkaitan dengan salatul duha. Ramai lagi. Dan dalam aspek fiqh yang lain juga, contohnya Yahya bin Adam di karang kitabul Al-Kharaj tentang percukaian. Dikumpulkan hadis-hadis tentang percukaian. Al-Qasim bin Salam, Muhammad bin Zanjawih di karang kitabul Amwal yang berkaitan dengan pengurusan harta. Ali bin Al-Madini di karang kitab Al-Ashribah berkaitan dengan minuman. Muslim bin Al-Hajjaj di karang kitab Al-Intifa' bi julud as-siba', iaitu hukum menggunakan kulit-kulit binatang yang telah mati. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi di karang kitabul At'imah berkaitan makanan. Muhammad bin Hasan As-Saffar dia mengarang kitab Al-Jihad. Ibn Shahin di karang kitabul Janaiz tentang jenazah. Ramai lagi. Jadi mekar kan pada zaman ni, subuh. Pada zaman ni juga wujud tema-tema penulisan, maksudnya himpunan hadis-hadis yang bertemakan doa dan zikir pun popular pada zaman ini. Contohnya kita ada kitab Ad-Du'a karangan Dawud Al-Zahiri. Tema doa ni popular. Dawud Al-Zahiri tulis, Abi Dawud Al-Sajistani tulis, Al-Imam Al-Tabarani tulis. Contohnya lain kitab Fadlus Salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salawat ke atas Nabi, tulisan Ismail Al-Jahdami Al-Qadhi. Kitab Al-Mudzakkir wa Tadhkir wa Dzikr wa Du'a tentang zikir dan doa karangan Ibnu Abi Asim. Lain-lain lah. Jadi era ini, kurun ketiga dan keempat ini telah melahirkan penulisan yang bertemakan kelebihan beramal, ataupun kita panggil sebagai Fadailul A'mal. Ramailah ulama tulis Fadailul Quran, kelebihan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i tulis, Abu Ubaid tulis, Muhammad bin Ayyub bin Yahya bin tulis, An-Nasa'i dan lain-lain pun tulis. Kitab yang berkaitan dengan kelebihan ilmu, kan, Abu Khaythamah Zuhair bin Harb pun ada tulis. Kitab berkaitan dengan kelebihan para sahabat, Fadailus Sahabah, Imam Ahmad ada tulis. Az-Zuhud, Imam Ahmad pun ada tulis. Kitab berkaitan dengan Al-Bir was-Silah, tentang berbakti dan menghubungkan perhubungan silaturahim. Al-Imam Al-Marwazi pun ada tulis kitab Fadailul A'mal. Imam Humaid bin Zanjawih pun ada tulis kitab Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua, dan Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Kitabul Ahad wal Mathani yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim. Fadailul Ansar, kelebihan sahabat-sahabat Ansar, yang ditulis Abi Dawud As-Sajistani. Kelebihan Bani Hashim yang ditulis oleh Muhammad bin Qasim bin Ma'ruf. Khasa'is Ali, kelebihan ataupun khususan Ali dan Amal al-Yawm wal Laylah karangan Al-Imam An-Nasa'i. Fadail al-A'mal yang ditulis Ibn Shahin, banyak lagi. Dan selain itu, penulisan yang bertemakan perubatan Tibbun Nabawi ataupun fitnah pada akhir zaman dan akhlak juga diberikan perhatian oleh para ilmuwan pada era ini. Contohnya kitab Risalah fi Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ali bin Musa Ar-Ridha. Tibbun Nabawi ditulis oleh Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi. Al-Ahkam An-Nabawiyah fi Sina'at Tibbiyah yang ditulis Abu Ali bin Isa Al-Hamawi. Tibbun Nabawi, Abu Nu'aim pun ada tulis. Banyak lagi lah. Kemudian yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman seperti Al-Fitan ditulis oleh Abi Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi, Uthman bin Abi Shaybah dan lain-lain. Selain itu, terdapat sebenarnya banyak lagi topik yang disentuh oleh para pengarang pada zaman ini. Contoh kitab Al-Asnam, tulisan Hisham bin Sa'ib Al-Kalbi yang berkaitan dengan berhala. Al-Amthal,
hadis-hadis tentang perbandingan, perumpamaan yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kitab yang berkaitan dengan peperangan Al-Harb yang ditulis oleh Ibn Qutaybah Ad-Dainuri. Contoh lain, memuliakan tetamu, Ikramud Daif, yang ditulis oleh Ibrahim Al-Harbi. Penakbiran mimpi pun ada ditulis, Ta'birul Ru'ya ditulis oleh Imam An-Nasa'i. Kitab yang menggalakkan ke arah perniagaan pun ada. Al-Hathu 'ala Tijarah was-Sina'ah, tulisan Abu Bakar Al-Khallal. Dan banyak lagi sebenarnya lah yang muncul pada era ini. Memang sangat-sangat mekar dan subur. Dan kebanyakan penulisan yang beraneka tema ini masih lagi berteraskan kepada hadis Nabawi, dan kebanyakan pengarangnya meriwayatkan hadis dalam kitab mereka secara bersanad supaya dapat dibezakan antara yang sahih dan selainnya. Malah sebahagian mereka juga meletakkan piawaian bebas daripada hadis yang ditolak, disyaratkan yang sahih sahaja. Tetapi kebanyakannya mereka ni masih lagi fokus kepada himpunan hadis-hadis yang mereka riwayatkan secara bersanad. Cuma masih ramailah yang tak berapa pentingkan sudut keabsahan hadis, sebab tak semua mereka yang menguasai disiplin ilmu hadis yang mendalam. Ada yang specialize di dalam bidang lain, tak semua specialize dalam bidang hadis. Selain itu, pada era ini, bidang kesusasteraan bahasa Arab juga masih mendapat kedudukan yang tinggi di dalam hati masyarakat. Jadi, banyak penulisan-penulisan ulama pada zaman ini dihiasi oleh syair-syair Arab yang mampu menarik para pembaca. Cuma, masalah yang berlaku dan corak pemikiran masyarakat pada era ini juga telah membuatkan para penulisnya mula mengutamakan konsep maudu'i ataupun tema di dalam penulisan, dan juga penyusunan isi kandungan dengan baik mengikut topik ataupun sub-sub topik yang telah dipilih dengan teliti. So dia tak adalah longgok hadis-hadis semua pada satu kitab, tetapi mereka telah membahagikan hadis-hadis itu disusun mengikut bab. Tapi penyusunan bab ataupun isi kandungan pada zaman ini taklah sekemas penyusunan yang dilakukan pada zaman yang kemudian, disebabkan keperluan zaman yang berbeza. Kebiasaannya penyusunan yang lebih baik dilakukan apabila kefahaman ataupun penguasaan ilmu pembaca ataupun masyarakat semakin berkurangan, lalu pengarangnya cuba untuk nak mengolah uslub penyampaian, meringkaskan maklumat ataupun susun dengan baik supaya dapat mendekatkan kefahaman pembaca dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi zaman awal dulu terutamanya 4 kurun yang terawal tidak begitu mementingkan susunan ataupun olahan. Sebaliknya hanya mengutamakan himpunan fakta, sebab masih ramai daripada kalangan ilmuwan dan masyarakat zaman ini yang memiliki daya memori yang tinggi dan memiliki penguasaan ilmu yang baik, khususnya bahasa Arab. Baik, kemudian kita pergi kepada kurun ke-5 dan ke-7. Bila dah berlalunya kurun keemasan ilmu Islam sampai lebih kurang kurun ke-4 Hijrah. Jadi sekarang dunia Islam telah memasuki fasa baru yang banyak memberikan penumpuan terhadap aspek khidmah buat penulisan-penulisan yang terdahulu, just serving the past ataupun the legacy that has been left by the past scholar. Contohnya, kita akan dapati penulisan pada zaman ini, pada era-era kurun ke-5 sampai kurun ke-7 ini, ada unsur-unsur pengulangan, tikrar, ada urusan-urusan sekadar bertaklid, ataupun bentuk ikhtisar ataupun meringkaskan apa yang telah ditulis oleh ataupun diasaskan oleh para ilmuwan sebelum ini. Dan era ini juga telah menyaksikan umat Islam berhadapan dengan pelbagai jenis peristiwa dan pergolakan seperti peperangan menentang tentera salib, kejatuhan Baitul Maqdis, kejatuhan Baghdad, menghadapi serangan Mongol, ketidakstabilan politik dan lain-lain yang telah memberikan kesan terhadap pola pemikiran dan pendidikan masyarakat pada zaman tersebut. Dari sudut politik, munculnya dinasti Al-Ayyubiyah di Syam pada kurun ke-6 Hijrah
selepas pembebasan semula Baitul Maqdis di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian munculnya dinasti Mamluk di Mesir pada tahun ataupun kurun ke-7 Hijrah, hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan Al-Ayyubiyah, sehingga mengakibatkan kejatuhan dinasti Al-Ayyubiyah setelah hampir 100 tahun mereka berkuasa. Dan pada era ini terdapat beberapa ilmuwan Islam yang tersohor lah, yang kita kata dapat tempat di hati masyarakat dan juga pemerintah, seperti Ibn Salah meninggal tahun 643 Hijrah, Al-Izz bin Abdul Salam meninggal tahun 660 Hijrah, Al-Imam An-Nawawi meninggal tahun 670 Hijrah, dan lain-lain. Kemudian penulisan yang berkonsepkan maudu'i ataupun tematik pada zaman ini meliputi pelbagai cabang agama seperti pada era-era sebelum ni lah. Tapi terdapat beberapa perbezaan daripada sudut kecenderungan dan juga metodologi. Contohnya, pada zaman ini mereka dah mula buang sanad, dah tak nak dah masukkan sanad di dalam kitab-kitab hadis mereka. Dan kemudian pada era ini penulisan yang berkonsepkan iman ataupun tauhid tidak seaktif era-era sebelum ini. Tetapi yang menjadi pilihan orang ramai pada zaman ini adalah tema-tema yang berkaitan dengan fiqh atau fiqh, dan juga targhib wa tarhib, galakan dan juga ancaman, hadis-hadis yang berbentuk motivasi ataupun ancaman. Contohnya kita ada kitab Al-Ahkam Al-Syari'ah karangan Abdul Haq Al-Ishbili, Ahkamun Nisa, hukum-hukum berkaitan dengan perempuan wanita, yang ditulis oleh Ibn Al-Jawzi, Dalailul Ahkam ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam fi Bayan Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Izz bin Abdul Salam, Muntaqa Al-Akhbar yang famous ditulis oleh Majd Ibn Taymiyah, Ihkamul Ahkam, Syarh Umdatul Ahkam, dan juga Al-Ilmam bi Ahadithil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Eid, dan banyak lagi lah. Dalam penulisan yang berkonsepkan targhib wa tarhib ataupun motivasi dalam beramal, kita ada kitab macam berbagai topik. Contohnya Madhut Tawadhu' wa Dhanbul Kibr, pujian ataupun untuk orang yang tawadhu' dan juga celaan terhadap orang yang bongkak. Itu contohlah. Ada banyak lagi kitab-kitab macam tu yang ditulis pada zaman ini. Dia Al-Maqdisi tulis kitab Fadailul Amal, 40 hadithan fi istithna' al-ma'ruf, ada 40 hadis targhib tarhib yang ditulis Al-Imam Al-Mundhiri, dan banyak lagi. Macam tu juga pada era ini, tema-tema berkaitan dengan jihad, especially yang berkaitan dengan kelebihan atau keutamaan bumi Syam dan Baitul Maqdis, giat pada era ini sebab faktor politik semasa yang kita sebut tadi, macam-macam peperangan, taklukan Baitul Maqdis dan sebagainya. Jadi ulama pada zaman ini pun tulislah kitab-kitab macam tu. Contohnya Ibnu Asakir ditulis kitab 40 hadis fil hathi 'alal jihad, yang menggalakkan untuk kita berjihad. Ahmad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi pun tulis kitab yang menggalakkan tentang jihad. Dhiya Al-Maqdisi tulis kitab tentang keutamaan bumi Syam, Fadailus Syam. Kitab kelebihan bumi Syam juga ditulis oleh Al-Izz bin Abdul Salam. Ibn Abdul Hadi pun ada tulis. Ibn Rajab Al-Hambali pun ada tulis. Jadi bila ditulis tentang berkaitan dengan kelebihan amalan tertentu, tempat tertentu, so masa inilah mengundang especially periwayatan hadis palsu dan juga Israiliyat yang berleluasa. Itu kita boleh nampaklah dalam penulisan-penulisan tematik maudu'i pada era tersebut. Kemudian bila kita masuk kepada kurun ke-8 dan kurun ke-10 Hijrah, ini juga adalah era dinasti Mamluk. Kerana dinasti Mamluk yang muncul menggantikan dinasti Ayyubiyah, dan penulisan pada zaman ini kelihatan lebih aktif daripada era sebelum dia, dan semakin berkembang dengan pelbagai metodologi dan jenis-jenis karya baru yang dihasilkan. Jadi dalam bidang hadis ada kitab yang muncul baru, Kitabuz Zawaid, yang disusun mengikut pengklasifikasian bab selain daripada pelbagai
kitab syarah-syarah hadis khususnya berkaitan dengan Sahihain, contohnya Ibnu Hajar tulis Fathul Bari, Al-Aini tulis Umdatul Qari, dan lain-lain yang boleh dianggap sebahagian daripada penulisan hadis tematik kerana mengandungi syarahan yang dibahagikan kepada tema ataupun bab tertentu dengan susunan yang tertentu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita boleh anggap dia sebagai ilmuwan hadis dan pengarang paling menonjol era ini kerana telah menghasilkan pelbagai, kita kata, karya-karya yang komprehensif yang merangkumi pelbagai tema. Contohnya kitab Badlul Ma'un fi Fadlil Ta'un berkaitan dengan wabak ta'un. Kemudian Imam Suyuti juga cuba untuk nak menyelusuri jalan ataupun jejak langkah beliau dalam penghasilan karya. Dan era ini juga telah menyaksikan aspek kesahihan hadis sudah mendapat perhatian pengarang, dan juga pelbagai kitab takhrij telah dihasilkan seperti kitab Nasbur Rayah yang ditulis oleh Imam Az-Zailai, Turuqul Hadith At-Tair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan banyak lagi. Dan tema yang telah diasaskan pada era dahulu masih lagi diteruskan dengan beberapa perbezaan. Masih lagi kitab-kitab fiqh wujud sampai ke law, sampai ke tahun itulah. Kitab bab zikir dan berdoa pun sama. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, banyaklah tulis berkaitan bab doa dan zikir ini. Ibnu Taimiyah ada kitab Al-Kalimut Tayyib, Ibnu Qayyim ada tulis Al-Wabil As-Sayyib, As-Sakhawi ada tulis Al-Qawl Al-Badi' yang berkaitan salawat. Dalam bab fadail pun ada dia macam dia mengulangi orang dulu punya, dengan cumanya dengan manhaj yang mungkin sikit-sikit berbeza. Dalam bab fadail pun ada, fadail Syam pun ada, fadail Makkah pun ditulis oleh Ibn Rajab, fadail Quran pun ada, Ibn Kathir pun ada tulis, fadailul Arab ditulis oleh Al-Iraqi, fadail bulan Zulhijjah, Arafah, Ashura ditulis oleh Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, fadail yang berkaitan dengan bulan Rajab yang ditulis Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam bab targhib wa tarhib ada juga kitab Ibn Rajab tulis Asbabul Maghfirah, punca-punca kita mendapat pengampunan. Al-Imam Az-Zahabi tulis tentang dosa-dosa besar Al-Kabair. Ibn Hajar pun ada tulis tentang larangan daripada mencela orang Muslim, Al-Arba'una fi Radd Al-Mujrim an Sabbil Muslim. Kemudian ada lagi macam-macam lah sebenarnya. Untuk bab fitnah akhir zaman pun ada. Ibn Kathir tulis Alamat Yaumul Qiyamah dan Fitan wal Malahim. As-Sakhawi tulis kitab Ashratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Al-Imam Suyuti tulis tentang Akhbarul Mahdi. Ibn Hajar Al-Haythami ditulis tentang juga ada tulis tentang pasal hadis Mahdi. Dan bab-bab perubatan Nabawi juga masih lagi diteruskan pada era ini. Ibn Qayyim tulis, Al-Zahabi tulis, Al-Imam Suyuti tulis, dan macam-macam lagi lah tema-tema yang telah dihasilkan pada era ini. Macam-macam kalau kita nak sebutkan. Kemudian pada kurun ke-11 sampai ke kurun ke-14 kita pada hari ini, kita boleh consider fasa ini sebagai fasa penguncupan ilmu pengajian Islam yang didorong oleh pelbagai faktor seperti peperangan, penjejahan, khususnya selepas daripada kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Sangat kurang penulisan kreatif ataupun baru yang dihasilkan, dan kebanyakannya merupakan khidmat terhadap penulisan terdahulu. Dan era ini telah melahirkan ramai tokoh hadis di India melalui pelbagai madrasah seperti Madrasah Darul Ulum, Madrasah Deobandi, Madrasah Siddiq Hasan Khan, Madrasah Madahir Al-Ulum, dan lain-lain. Dan pelbagai karya hadis khususnya berkaitan dengan kitab syarah hadis yang dihasilkan. Dan kat India ni ada macam-macam khidmat terhadap contohnya syarah Sahih Bukhari ditulis oleh Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kahandalawi, syarah Sahih Muslim, syarah Sunan Abi Dawud, yang kita telah sebutkan para penulis daripada India sebelum ini. Tapi tradisi penulisan hadis berkonsepkan maudhu' ini masih lagi diteruskan,
sekalipun dia taklah semasyhur seperti penulisan terdahulu. Contohnya kitab Fadail Asy-Syuhur wal Ayyam, tulisan Abdul Ghani An-Nabulsi, ulama pada kurun ke-12 Hijrah. Bentuk-bentuk macam tulisan ulama dululah, Siddiq Hasan Khan pun ada tulis Al-Idza'ah lima kana wa yakunu baina yaday sa'ah, kan, tentang berkaitan dengan hari-hari kiamat ni lah. Banyaklah kita tengok tulisan-tulisan ulama-ulama semasa yang mengikut metodologi pada ulama dulu. Kemudian after the 14th century, selepas melalui fasa yang agak mencabar dalam ilmu hadis, fasa ini mula menunjukkan isyarat kesedaran dan kebangkitan, khususnya sekitar pertengahan kurun ke-20 Masihi ataupun 1/4 terakhir daripada kurun ke-14 Hijrah, dan terus berkembang sampai pada kurun ke-15 Masehi yang telah memperlihatkan ciri-ciri dan keunikan tersendiri berbanding penulisan terdahulu. Dr. Khalid Sherman dia ada sebut antara faktornya adalah disebabkan penghasilan karya baru di samping khidmat terhadap karya-karya klasik. Kemudian pada zaman ini kita ada teknologi moden yang telah meresapi pengajian as-sunnah. Kita tengok pusat-pusat institusi kajian hadis juga dah bercambah. Kemudian percambahan juga kajian-kajian hadis daripada pelbagai sudut dan bentuk. Belum lagi kita tengok perkembangan ilmu hadis dalam talian ataupun internet. So, sebagaimana penulisan berteraskan hadis pada fasa sebelumnya yang dipengaruhi keadaan persekitaran yang memerlukan ubat ataupun penawar, fasa ini juga sedemikian. Pelbagai tema dan topik yang dihasilkan mengikut kehendak dan situasi semasa seperti kekeluargaan, politik, muamalat, ekonomi, akidah, dakwah, hudud, jenayah, hadarah, ketamadunan, jihad, pendidikan, akhir zaman, fadail al-amal, saintifik, sunnah, kesihatan, banyak lagi sebenarnya. Dan sebahagian penulisan pula berbentuk himpunan dan susunan hadis. Sebahagian lain pula berbentuk kajian keabsahan hadis, dan ada pula yang berbentuk kajian analisis atau penyingkapan manhaj nabawi sebagai penawar kepada permasalahan. Dua objektif yang terakhir tersebut biasanya dilakukan di institusi ataupun IPTA lah, ataupun di institusi kajian hadis yang khusus. It depends on objektif lah actually. Dan kemudian penulisan berkonsepkan hadis tematik ataupun hadis maudhu'i semakin mendapat perhatian penggiat ilmu hadis moden, sebab nak buktikan bahawa manhaj nabawi yang ada panduan yang sesuai dengan kehidupan semasa, apatah lagi ketika teori dan falsafah pemikiran barat yang telah meresapi dunia masa kini sehingga Islam dilihat ketinggalan dan tidak lagi praktikal. So, pelbagai universiti yang ada bidang pengajian hadis di seluruh dunia pun menyedari kepentingan kajian hadis yang berkonsepkan tematik ataupun maudhu'i, sehingga mula diajar subjek hadis maudhu'i kepada para penuntut ilmu. Selain itu, macam-macam kajian yang telah dihasilkan dalam tesis akademik, jurnal, buku dan sebagainya yang telah mendapat perhatian penggiat para ilmuwan hadis semasa. Baik, yang terakhir kita tengok secara sepuntas lalu tentang bagaimana ataupun metodologi pengajian hadis maudhu'i. Dia ada pelbagai manhaj. Ada kita panggil sebagai manhaj al-mutakamil al-kulli. Ada yang dipanggil sebagai al-manhaj al-juz'i. Okey. Dia pelbagai bentuk. But apa yang kita nak sentuh adalah kaedah penulisan hadis tematik ataupun hadis maudhu'i. Sebab nak menulis hadis berkonsepkan maudhu'i memerlukan kemahiran dan melibatkan proses yang tertentu. Macam mana penulisan lain yang memiliki disiplin dan kaedah yang tersendiri, penulisan hadis maudhu'i pun macam itulah. Tapi terdapat beberapa asas yang perlu diraikan dalam kita nak menghasilkan penulisan ataupun kajian berkonsepkan hadis maudhu'i. Yang pertamanya, kita kena ada kemahiran dalam bahasa Arab, sebab ini merupakan ilmu alat yang sangat penting
dalam nak memahami kedua-dua sumber wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, selain kitab-kitab klasik dulu-dulu yang kebanyakannya ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, kita kena ada kemahiran dalam sains hadis ataupun ulumul hadis. Sebab salah satu daripada kriteria kajian hadis maudhu'i ialah subjek kajian mencapai tahap status yang melayakkannya untuk nak diterima. Macam mana kita nak kaji hadis kalau dia tak sahih ataupun dia tak boleh diterima, makbul setidaknya. Jadi perbahasan ilmu hadis yang sangat rumit dan kompleks, dia melibatkan macam-macam cabang ilmu dalam mustalah hadis, jarh ta'dil, ilal hadis, dan kemahiran dalam ilmu takhrijul hadis pun sangat penting sebab dia akan memudahkan proses pencarian hadis dan mengenal pasti statusnya. Kemudian selain tu, kita kena ada minda akademik yang sentiasa berobjektifkan pencarian ilmu yang jauh daripada sifat ta'assub yang membutakan kebenaran, selain daripada memiliki karakter akademik yang membolehkan empunya diri bersikap lebih intelektual dan juga konsisten dalam menghasilkan kajian yang bermutu dan juga bermanfaat. Dan of course, kita kena jauhi sifat-sifat takalluf, berlebih-lebihan dalam menghuraikan hadis yang tidak menepati bahasa Arab ataupun disiplin ilmu, sehingga mentafsirkan suatu kalimah ataupun hadis yang tidak menepati petunjuk para ilmuwan salafus salih terdahulu. Ini yang berlaku pada ramai orang-orang yang cenderung atau minat pada teori konspirasi. Mereka terlalu takalluf sampai menyalahi disiplin-disiplin ilmu Islam. And kalau kita nak tengok kaedah ataupun panduan penulisan, nak menulis hadis-hadis maudhu' ini, kita boleh bahagikan prosesnya seperti berikut. Any topic, semua nak cuba fikir topik apa kan yang bersesuaian. Kumpulkan, kita mula cari idea dan kemudian himpunkan hadis. Dan kemudian masa kita nak kumpulkan idea dan himpunkan hadis, kita kena cari tema. Tengok tema yang bersesuaian. Tak semua tema yang sesuai. Dia mesti kena ada sandaran hadis nabawi. So itu objektif daripada kajian hadis maudhu'i. Tak adalah pasal kejuruteraan ke, pasal interior design ke, itu tak termasuk lah. So itu adalah. Kemudian kita kena tentukan objektif kajian. Objektif ni lah kita kata kunci ataupun pencorak yang menentukan hala tuju penulisan ilmiah kita. So dia mesti kena jelas untuk nak capai apa-apa natijah yang kita nak ingini. Lepas tu kita cuba cari tajuk, tulis tajuk, kita membuat macam mana kita nak buatlah rangka awal kajian. Dan kemudian fasa penulisan dan penyingkapan manhaj nabawi. So kita kena cuba untuk nak ada gambaran yang luas lah berkaitan dengan topik berdasarkan hadis yang kita temui. Kemudian kita teliti aspek-aspek maqasidus syariah yang terkandung di dalam topik-topik ataupun tema. Kita memahami keperluan tema. Kita merungkai petunjuk nabawi yang terkandung dalam tema. Kita praktiskan manhaj ataupun petunjuk nabawi terhadap realiti semasa. Dan kita ambil kira juga pandangan pakar tentang tema-tema kajian cadangan. Dan bila kita nak kupas hadis, jangan lupa untuk nak kita tentukan uslub takhrij hadis yang sesuai. Kita cuba untuk nak merawat kemusykilan yang terkandung di dalam hadis sekiranya ada, dan kemudian kita raikan uslub garapan yang terbaik di dalam penulisan. Baik, jadi itulah apa yang kita nak kongsikan pada malam ini, yang merupakan siri terakhir daripada kaedah memahami hadis Nabi SAW, yang mana kita telah berkenalan dengan beberapa bentuk pengajian hadis. So it's maybe a little bit technical, tetapi bagi orang yang meminati hadis Nabi SAW pun akan insya-Allah dapat manfaat. Baik, kita tengok soalan-soalan sikit. Ada yang tanya, Assalamualaikum Ustaz, daripada Ahmad Murad, apa jadi dengan kitab akidah yang ditulis ulama salaf? Mengapa kitab-kitab akidah ini tidak popular sekarang? Contohnya Nusantara ni, yang popularnya Abu Mansur Al-Maturidi Asy'ari dan sebagainya yang popular. Because of dia banyak berkait dengan banyak factors, antaranya faktor politik, faktor sejarah dan seumpamanya.
Jadi sejarah daripada dakwah ataupun usaha daripada manhaj salaf ini tidak begitu kuat giat dijalankan di peringkat-peringkat awal. And bila mana telah dipelopori oleh certain aliran, maka mereka lah yang akan lebih powerful. Macam mana kalau kata penerapan mazhab fiqah, kan? Contohnya di certain negara atau certain kawasan diaplikan penggunaan fiqah mazhab Maliki umpamanya atau mazhab Hanafi contohnya. Jadi bila mereka menjadi qadhi, mereka akan menggunakanlah mazhab yang mereka ingin tetapkan. Jadi akibatnya itu mereka punya dominan itu lebih strong. Jadi usaha-usaha untuk nak mempopularkan ataupun menterjemahkan kembali akidah para salafus salih kita seharusnya dilakukan, especially di Arab. InsyaAllah tak ada masalah, sebab penerbitan mereka itu begitu bergerak pantas dan aktif. Tetapi di Malaysia ini budaya membaca masyarakat itu pun memainkan faktor. Bila masyarakat malas nak membaca, masyarakat nak membeli buku pun kurang, akibatnya macam mana penerbit nak menghasilkan penulisan buku-buku, kerana mereka juga perlukan kepada modal ataupun dana untuk nak menghasilkan buku-buku sedemikian. Kemudiannya dia berkaitan dengan faktor politik, mungkin juga, dan itu banyaklah faktor sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita telah menyaksikan perkembangan akidah salaf yang lebih baik daripada masa ke masa. Baik, itu sahaja soalan-soalan yang saya dapat. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.